Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama cikgu semula dalam mata pelajaran RBT tingkatan 1. Kita akan sambung bab 4 lakaran, subtopik 4.1 lakaran piktorial, 4.1.2 teknik lakaran piktorial. Okey, bagi kelas sebelum ini cikgu dah sentuh mengenai peranan lakaran dalam reka bentuk dan juga jenis-jenis lakaran. Pada hari ini cikgu akan terus masuk kepada teknik lakaran piktorial. Okey, lakaran piktorial memaparkan imej 3D yang memudahkan mereka untuk menggambarkan bentuk dan mentafsir lukisan. Terdapat 3 teknik lakaran piktorial, iaitu yang pertama lakaran oblik, yang kedua lakaran isometrik dan yang ketiga lakaran perspektif. Kita lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat lakaran oblik. Okey, antara prinsip yang perlu diamalkan ketika melakar lakaran oblik yang perlu murid tahu adalah yang pertama, lakaran oblik bergantung kepada jenisnya iaitu ada 3, lakaran oblik cavalier, kabinet dan lakaran oblik arm. Oblik cavalier, ketiga-tiga paksi menggunakan skala yang sebenar. Kita lihat contoh nanti. Sudut yang biasa digunakan adalah 45 darjah. Okey, murid boleh lihat di sini adalah contoh lakaran oblik bersudut 45 darjah. Kita menggunakan saiz ataupun skala yang sama bagi paksi mengufuk, paksi menegak dan juga paksi surut. Okey, berbeza dengan oblik kabinet di mana oblik kabinet ukuran sebenar hanya pada paksi menegak dan paksi mengufuk sahaja. Ukuran pada paksi surut adalah setengah daripada skala penuh. Tadi skala penuh, kita untuk lakaran oblik kabinet, kita cuma ambil separuh pada paksi surut. Okay, ini paksi mengufuk, skala sebenar. Paksi menegak, skala sebenar. Okay, dan paksi surut, setengah daripada ukuran yang sebenar. Yang ketiga adalah oblik arm. Ukuran sebenar bagi oblik arm pada paksi menegak dan paksi mengufuk sahaja sama seperti oblik kabinet, tetapi ukuran pada paksi surut adalah 3/4 daripada skala penuh. Paksi mengufuk dan paksi menegak sama, paksi surut 3/4. Kabinet tadi 1/2, separuh. Lakaran oblik arm adalah 3/4 daripada skala penuh. Okey, cikgu teruskan. Prinsip yang kedua, lakaran dilakar berpandukan 3 paksi asas, iaitu paksi menegak, paksi surut dan paksi mendatar. Paksi surut cenderung kepada paksi mendatar. Sudut yang biasa digunakan ialah 45 darjah. Paksi mendatar adalah bersudut tepat dengan paksi menegak, paksi Y. Murid boleh lihat contoh ini dalam buku teks muka surat 75. Ini adalah prinsip yang murid perlu tahu dalam lakaran oblik. Kita terus kepada lakaran oblik. Contoh lakaran oblik. Ini adalah contoh pandangan daripada contoh 4 pandangan. Ini juga ada dalam buku teks dalam muka surat 75. Murid boleh lihat beberapa contoh, beberapa pandangan untuk lakaran oblik. Okay, kita masuk kepada yang kedua, lakaran isometrik. Cikgu imbas mula lakaran oblik tadi ada 3 jenis. Lakaran oblik cavalier, lakaran oblik kabinet dan lakaran oblik arm. Okay, yang kedua, lakaran isometrik. Lakaran isometrik adalah lakaran piktorial yang menunjukkan keseluruhan sesuatu pandangan objek. Okay, objek ini dapat menggambarkan pandangan dalam bentuk 3D iaitu gabungan pandangan atas, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Ini adalah contoh kedudukan objek dari 4 pandangan isometrik. Murid boleh lihat dalam buku teks muka surat 77. Okey, cikgu tambah sikit. Kedudukan paksi isometrik. Lakaran isometrik dilukis berpandukan 3 paksi isometrik yang mempunyai 120 darjah setiap satu. Ini paksi ini juga dikenali sebagai paksi Y. Okey, murid boleh nampak? Kita lihat perbezaan lakaran isometrik dan lakaran oblik. Murid takkan confuse kalau murid lihat perbezaan dia ketara. Okey, lakaran oblik 3 paksi, 1 paksi mendatar,
paksi menegak dan paksi surut 45 darjah ataupun 30 darjah ataupun 60 darjah. Okey, manakala lakaran isometrik pula ada dua paksi surut, ada dua paksi serong, kiri 30 darjah dan kanan 30 darjah. Ini bentuk yang sama tetapi pandangan yang berbeza. Murid boleh lihat perbezaan pada jenis lakaran oblik dan lakaran isometrik. Okey, kita teruskan. Untuk yang ketiga, yang pertama tadi lakaran oblik, lakaran isometrik, dan yang ketiga adalah lakaran perspektif. Lakaran perspektif ialah satu kaedah terbaik dalam menghasilkan lakaran piktorial dalam bentuk 3 dimensi. Lakaran perspektif merupakan satu kaedah ilustrasi objek yang menyamai pandangan mata manusia, iaitu objek dekat bersaiz besar berbanding dengan objek yang jauh. Lakaran perspektif ni merupakan satu kaedah yang paling lazim digunakan bagi mempersembahkan imej kepada pelanggan, terutamanya bagi objek yang besar dan panjang. Contohnya bangunan, jalan raya. Okey. Perspektif ni sebenarnya satu titik yang berpunca daripada satu arah yang jauh dan menghilang. Objek ni akan menjadi besar apabila hampir dengan pandangan kita. Okey, lakaran perspektif boleh dihasilkan melalui 3 kaedah, iaitu satu titik, lakaran perspektif 1 titik, lakaran perspektif 2 titik dan lakaran perspektif 3 titik. Okey, kita lihat satu persatu contoh bagi lakaran perspektif ini. Bukan kaedah melukis lagi, cikgu cuma tunjuk contoh pandangan dalam daripada sudut lakaran perspektif. Ini dalam buku teks muka surat 79. Murid boleh lihat contoh dalam buku teks muka surat 79. Yang pertama, ini adalah contoh lakaran perspektif 1 titik. Dia ada satu saja titik, TL, titik lenyap. Nanti cikgu terangkan apa itu titik lenyap. Okey, ini adalah contoh pandangan menggunakan lakaran perspektif 1 titik. Okey, yang ini pula adalah lakaran perspektif 2 titik. Pandangan daripada atas, lakaran perspektif 2 titik, di mana terdapat satu titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. Okey. Yang ketiga, lakaran perspektif 3 titik. Ini contohnya adalah contoh lakaran perspektif 3 titik pandangan dari bawah. Sama juga, murid akan nampak 3 titik iaitu TL1, titik lenyap 1, TL2 dan TL3. Okey, ini adalah contoh pandangan lakaran. Ini dah dalam buku teks, muka surat 79. Okey, untuk lakaran perspektif, murid mesti tahu elemen yang penting dalam lakaran perspektif. Okey. Terdapat 3 elemen untuk menghasilkan lukisan perspektif ataupun lakaran perspektif. Elemen tersebut ialah garis bumi, garis ufuk dan titik lenyap. Seperti contoh jalan kereta api ni, kalau murid boleh lihat, ini adalah titik lenyap yang cikgu sebutkan tadi. Yang ini adalah merupakan garis ufuk yang memisahkan garis bumi dengan sudut pandangan kita. Kita nak di kaki langit, kita nampak dia di hujung seolah di kaki langit. Ini adalah garis ufuk. Manakala yang ini, yang bahagian sini, ini adalah garis bumi. Kita lihat satu persatu. Cikgu terangkan. Okey. 3 elemen tadi, 3 elemen dalam lakaran perspektif. Garis bumi, garis ufuk dan juga titik lenyap. Apa itu garis bumi? Okey, garis bumi adalah garis dasar berdirinya sesuatu objek. Okey, GB. Cikgu tunjuk tadi. Okey. Garis ufuk adalah garisan yang kelihatan memisahkan objek dari langit. Dan ia menunjukkan aras penglihatan mata. Okey. Titik lenyap pula adalah titik selari dengan garisan ufuk yang diunjurkan ke arah lakaran hadapan di garis bumi bagi membentuk pandangan perspektif. Okey, murid boleh ingat 3 elemen dalam lakaran perspektif. Setiap kali murid melakar lakaran perspektif, mesti perlu ada garis bumi, perlu ada garis ufuk dan juga titik lenyap ataupun TL. Okey.
Okey, dalam lakaran perspektif, terdapat dua jenis pandangan mata. Okey, pandangan mata semasa kita buat perspektif daripada arah pandangan mata. Yang pertama, arah pandangan mata burung. Di mana kedudukan objek yang dilihat adalah dari tempat yang tinggi. Okey, di mana digunakan apabila objek tersebut berada di bawah aras mata. Kedudukan objek ini dilihat seakan-akan dari tempat tinggi. Manakala pandangan mata ulat pula, kedudukan objek yang dilihat dari arah lantai atau dari arah bawah. Digunakan apabila objek berada di sebelah atas aras mata. Okey, murid boleh lihat contoh dalam gambar ni. Okey, ada dalam buku teks muka surat 80. Ini contoh pandangan mata burung. Okey, objek ni kita lihat, kita nampak daripada kita berada di tempat tinggi. Kita lihat objek ni berada di bawah aras mata kita. Okey, manakala yang ni, yang bawah ni, kedua-dua gambar ni adalah contoh pandangan mata ulat. Kita lihat objek ni daripada arah lantai ataupun daripada arah bawah. Kita nampak objek tu berada di sebelah atas aras mata kita. Okey? Okey. Untuk hari ni, kelas hari ni, cikgu hanya terangkan sahaja teknik untuk melakar lakaran pictorial. Okey, cikgu akan sambung untuk bahagian 3 sekejap lagi. Okey, tapi cikgu ulang dulu sebelum cikgu tamatkan sesi hari ini. Cikgu ulang semula dalam lakaran pictorial. Murid perlu ingat 3 jenis. Lakaran oblik, lakaran isometrik dan lakaran perspektif. Lakaran oblik terdiri daripada 3. Oblik cavalier, oblik kabinet dan juga oblik arm. Okey, lakaran isometrik ada 2 paksi surut, 30 darjah kiri dan 30 darjah kanan bergantung pada jenis pandangan. Manakala lakaran perspektif pula terdapat 3 jenis, lakaran perspektif 1 titik, lakaran perspektif 2 titik dan juga lakaran perspektif 3 titik. Baik, cikgu harap semua murid faham. Cikgu berhenti di sini untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam topik berikutnya, sambungan bagi lakaran pictorial. Pesanan cikgu untuk murid-murid pada hari ini, terus belajar. Jangan mudah hilang semangat. Kita jaga kita. Bye.